Kenapa orang Melayu tidak suka menggunakan bahasa Melayu? Saya tak buat kajian. Tidak ada kajian empirikal saya kenapa orang Melayu tidak suka berbahasa Melayu. Tapi saya boleh ceritakan satu pengalaman saya ya. Pada Julai 2010, saya telah diundang untuk menjadi penulis di kolom berita harian dan setelah itu saya mula menulis lah kan. Saya mula menulis setiap minggu dari tahun 2010 sampai 2017. Jadi sudah ratusan tulisan saya dalam bahasa Melayu. Lepas tu ada rakan saya dekat universiti saya lah. Saya tak payah cerita universiti saya kan, tuan-tuan semua dah tahu. Kan saya kata, kenapa Syam awak menulis dalam bahasa Melayu ni? Sebab tak ada poin untuk kenaikan pangkat. Jadi lepas tu dia tanya, patut bila dia tanya macam tu, saya kata tak apalah, naik pangkat, dia dah saya nak jadi ustazah. Saya kata naik pangkat ni di hadapan mata Allah atau di hadapan manusia. Kalau manusia ni saya dapat duit lah, ya, maknanya mestilah dapat duit mau naik pangkat kan. Tapi kalau saya rasa saya menulis untuk bangsa saya menulis untuk warga Mahkamah Syariah sebab saya dapati kalau kawan-kawan saya di warga Mahkamah Syariah tu lebih menggunakan bahasa Melayu. Jadi saya tidak pasti orang ramai, tapi pengalaman saya ialah ada orang tidak mahu menulis dalam bahasa Melayu ni kerana mereka impikan sesuatu yang berlainan daripada kita. Satu lagi observation saya, pemerhatian saya ialah orang kita lebih rasa teruja dengan perkara-perkara yang bukan milik kita. Dan kita perlu menghargai perkara yang dalam milik kita lah sebelum kita teruja dengan perkara-perkara lain, terutamanya bahasa ni. Berkaitan dengan itu, macam mana tadi ada soalan berkaitan macam mana kita untuk menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Melayu ni dia adab dan sopan ya. Maknanya bila kita menggunakan bahasa Melayu, dia perlu juga diiringi dengan cara penggunaan bahasa Melayu tu adab dan sopan. Satu, jadi penganalisan saya lihat pada keadaan ini ialah kita ini sudah hilang adab dan sopan. Minta maaf saya kata hilang sebab penulisan-penulisan dalam media-media sosial bukan sahaja bahasa yang sudah menghilangkan adab kita, tetapi juga tulisan-tulisan itu sendiri, ejaan-ejaan itu telah mengotorkan bahasa. Contoh, saya dulu kalau saya kecil sebut perkataan gila, mak saya mesti cium mulut saya. Tak pernah sebut lah, tapi saya tahu sebab kalau sebut perkataan kau dan aku pun mak saya cium. Maknanya, kita tak cakap kau aku kan. Saya pun kadang-kadang ada pelajar saya kat sini. Kadang-kadang saya ni kalau cakap kau aku ni macam saya rapat sangat lah. Ada pelajar dia tak datang kelas, saya cakap apalah, kenapa lah pun tak datang. Macam tu lah, maknanya kita nak dekat. Tapi ada setengah-setengah kumpulan masyarakat kita penggunaan bahasa kau aku tu yang akrab dan baik. Saya terkejut. Kalau saya pergi Johor, ada orang dia panggil mak, cakap dengan mak dia kau aku maknanya dia rapat sekarang. Tak apalah, tapi saya adab tu yang penting. Jadi saya pergi kedai, contoh, kamu nak apa? Dia tanya saya. Kamu pula, bukan kamu pula dengan saya. Contoh. Kalau dia tanya, kita kena belajar lah. Orang yang berumur sikit panggillah puan ataupun kakak. Kadang orang tak suka juga kakak lah. Biasa yang formal ni ialah puan lah. Jadi pada saya, pendidikan keluarga itu penting untuk penggunaan bahasa Melayu yang betul. Jangan kita lacurkan bahasa kita dengan menggunakan ringkasan-ringkasan. Macam sekarang, panas gila lah buat macam sekarang. Gila tu dari mana kan? Sakit gila, lembat gila, semua dah gila kan? Jadi adab tu perlu ditanam dengan perkataan-perkataan negatif ni kita tak pernah guna dalam rumah tangga kita. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang negatif, yang terlalu ekstrim untuk keluarga Melayu, untuk orang Melayu lah saya bercakap ni sebab saya dibesarkan dalam keluarga Melayu. Jadi di sini untuk mengajar orang kita menggunakan bahasa Melayu yang betul, ini pengalaman dan pemerhatian sajalah. Maknanya adab itu penting lah. Adab dulu baru bahasa boleh datang. Orang kata mulut je jahat, hati baik. No way, tak percayalah saya.
Okey, perlembagaan sebagai dasar ya untuk membuat apa-apa saya setuju dengan saya panggil benda tun lah kat tun ya. Saya sangat setuju bahawa perlembagaan itu meletakkan kerangka yang sangat jitu tentang bahasa Melayu. Jadi kita nak tafsir ya, Puan Zah, kita nak tafsir dia bahasa Jakun ke bahasa Serantau dan sebagainya tu, dia terkumpul dalam bahasa Melayu. Dia terkumpul dalam bahasa Melayu yang disebut dalam perlembagaan tu. Itulah yang saya ringkaskan tadi pandangan saya dalam kerangka perundangan tu. Maknanya undang-undang lain seperti Akta Pendidikan, Akta Bahasa, Akta Dewan Bahasa tu perlu disemak, perlu dilihat untuk dia untuk dia seiring bersama dengan hasrat perlembagaan. Sebab itu dalam awal pembentangan tu saya sebut tentang hasrat peruntukan itu dimasukkan. Contoh apa Zakbar cakap, apa Tun cakap, apa Tengku Abdul Rahman cakap, apa Datuk On cakap. Jadi menunjukkan hasrat itu. Apa yang Suruhanjaya RIT sebut, apa yang Constitutional Working Committee itu sebut, itu kita jadikan sebagai hasrat, niat. Jadi niat itu dimasukkan dalam perlembagaan dan dia perlu diterjemahkan lagi dalam perundangan dan seterusnya pelaksanaan. Sekarang dalam perlembagaan telah memenuhi hasrat itu. Dalam undang-undang perlembagaan kita panggil originalist approach in constitutional provision interpretation. So mesti ada purposive and also originalist approach tu. Jadi bila ada originalis ni, maknanya kita rujuk kepada asal salah silah peruntukan tersebut, barulah kita boleh memenuhi hasrat yang ada tu. Tapi kalau kita menggunakan tafsiran yang, saya baca satu constitutional law book yang baru diterbitkan, baru dilancarkan 29 hari bulan baru ni, Constitutional Law in Malaysia by Kevin Tan, Teo Lian dengan seorang, tak ingat lah, pensyarah dekat National University of Singapore. Dekat depan tu ada satu forward dari Ketua Hakim Negara yang ke-11 yang amat berhadiah Tun Richard Balancong. Dia kata cara pentafsiran perlembagaan sekarang progressive liberal. That's not itu bukan perkataan saya gunakan. Itu yang digunakan oleh yang amat berbahagia Tun bekas Ketua Hakim Negara Tun Richard Balancong. Dia kata mahkamah sekarang mentafsir perlembagaan dengan cara progressive liberal, and he said he's happy about it. Maknanya originalist approach tu sudah mungkin terkebelakang. Bila kita tafsir undang-undang, kita ada metodologi pentafsiran ya. Jadi metodologi pentafsiran itu yang menjadikan tafsiran-tafsiran itu sudah berbeza daripada perlembagaan. Itu satu bab. Nah, satu bab lagi akta lain. Akta-akta yang saya sebut tadi perlu kita beri perhatian untuk mengukuhkan kedudukan perlembagaan, perkara 152, dan ia digandingkan dengan tujuan kepada memasukkan peruntukan sedemikian dalam perlembagaan. Tuan-tuan, bila kita lihat perkara 152, dia kata parlimen yang boleh buat undang-undang. Jadi tuan-tuan, wakil-wakil rakyat kita dalam Dewan Rakyat itulah yang memberikan nyawa, memberikan nadi dan saraf kepada undang-undang. Jadi kalau mereka ini tidak ada kesedaran, maka tidak bersungguh-sungguhlah untuk memperkasakan memperkasakan bahasa itu. Jadi sekarang saya sangat setuju kehendak politik itu, the political will itu adalah satu elemen utama untuk pelaksanaan bahasa kebangsaan ini, bahasa Melayu, dan memastikan ia dihayati oleh semua pihak, tak kira pemimpin atau rakyat. Jadi ada setengah-setengah perkara dia perlu bermula dengan rakyat. Rakyat bangkit, barulah orang politik, ya, saya ikut orang politik lah yang nak menang undi itu akan memberikan perhatian. Tapi kalau kita punya gerakan ni sangat kecil, tak ada apa kesan kepada the political power, mereka tidak akan kuasa politik mereka ini mungkinlah. Saya tidak bercakap tentang kerajaan semasa ya, saya sebab kita hidup dalam beberapa kerajaan ya.
yang kita dapati setiap itu juga perlukan kesungguhan politik untuk memastikan perkara dalam perlembagaan itu dikukuhkan dalam akta dan akta itu dilaksanakan dengan baik. Dan seterusnya, Perda 1963-1967 dia adalah gabungan undang-undang berkaitan dengan akta, satu di bawah 1963 dan dia digabungkan pada 1967. Ada beberapa undang-undang lain seperti Interpretation Act, dia ada 2 tahun disebut dia gabungan. Teks yang bercanggah, ya, sahabat saya Tuan Alfian, ya, bila saya ditanya adakah teks yang ada sekarang, teks bahasa Melayu ada sekarang sesuai untuk diberikan kuasa untuk dijadikan sebagai teks sains, pada pandangan saya kita perlu kaji lagi teks bahasa itu dengan penuh hormat kepada mereka yang atau pihak di Pejabat Peguam Negara. Sebab itu saya tanya seorang pegawai tinggi di Pejabat Peguam Negara, saya tanya kenapa perkataan saving bawah perkara 181 itu diterjemahkan sebagai pengecualian. Jawapan dia ialah kerana untuk selaras dengan perkataan save in the article 5 dan also bawah perkara 9, save in accordance with law, kecuali. Jadi dia pun buat kecuali. Bila saya baca hasrat perkara 181 itu ialah untuk menjamin, sebab dia saving, untuk mengekalkan. Sebab perkataan asal yang digunakan dalam terma lantikan Suruhanjaya ialah safeguarding the position of the Royal Highness. Safeguarding, dan dalam perlembagaan digunakan saving, dan dia bukan satu pengecualian. Ia adalah suatu pengekalan atau jaminan. Ini pandangan saya. Mungkin saya betul, mungkin saya salah. Jadi saya telah rujuk beberapa terjemahan-terjemahan awal. Dia juga menggunakan perkataan kecualian, saving, untuk diselaraskan dengan perkataan safe dalam perlembagaan. Dan saya fikir penyelarasan itu tidak sepatutnya memberi kesan bila kita menterjemah dan menghuraikan perkara tersebut. Sekarang dia kata 181, dia kata pengecualian kepada kedaulatan raja-raja. It doesn't make sense. Apa dia pengecualian kepada kedaulatan raja-raja tu? Tak ada kecuali. Lepas tu pada saya adalah yang bercanggah lagi, ya. Satu, dua, kita tak mahu kita kejar sesuatu untuk tafsiran perkataan parent, ibu dan bapa, ibu atau bapa dalam perkara 12.4 itu, dan kita akan kerugian dengan benda lain. Walaupun mungkin saya tak tahu dekat, mungkin peguam-peguam lain tahu, tapi saya tak tahu sama ada di Jabatan Peguam Negara itu sudah ada satu jawatan kuasa khas. The last time saya berkomunikasi dengan seorang pegawai istana negara, dia kata telah diserahkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia dah 1 tahun lebih lah yang saya tanya itu, dan kemudian kenyataan akhbar keluar bahawa akan dipindah akta Dewan Bahasa itu. Saya tak nampak lagi, atau dia dah masuk dalam Dewan tapi saya tidak nampak dia ada Dewan. Adakah kini masanya kita menumbuhkan kementerian? Nanti orang marah pula, tambah menteri ni, tambah gaji. Saya fikir kita dah ada mekanisme sekarang. Mekanisme yang ada mungkin satu Suruhanjaya, ya, kalau yang lebih tinggi, Suruhanjaya untuk mengkaji, menilai bagaimana untuk memperkasakan bahasa Melayu ni. Semacam Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini dalam kerajaan beliau tu telah ditubuhkan satu jawatan kuasa di bawah Perdana Menteri, bawah PMO lah, Prime Minister's Office. Kalau tanya saya tidak berapa bersetuju untuk ditubuhkan satu kementerian, tapi ada satu Suruhanjaya atau jawatan kuasa yang diberikan mandat oleh Kabinet untuk meneruskan kajian atau bagi pemerkasaan dan penghayatan bahasa. Dia mesti ada interdepartmental or interministry yang terlibat untuk bagaimana
Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Wanita ni dia digabungkan di bawah satu Suruhanjaya atau jawatan kuasa. Jadi jawatan kuasa ini atau Suruhanjaya inilah yang akan melakukan kerja secara synchronize, secara tersusun dan teratur. Sebab satu perkara tentang bahasa, dia bukan satu kementerian yang boleh jadi champion ataupun orang kata pemilik kepada tugasan itu. Dia memerlukan komitmen, dia memerlukan penglibatan pada banyak agensi atau banyak kementerian. Antara cadangan saya tadi juga untuk meletakkan bahasa ni sebagai satu ujian bagi perkhidmatan awam. Yang keduanya, kenapa saya boleh? Okey, terjemahan. Terjemahan yang kita ada ni dibuat dalam perkara 160A, dia bukan 160B. Sebab kalau yang teks yang kerajaan yang printed tu kan, dia tulis kat sini bahawa 160A, bukan 160B. Satu lagi saya nak cerita, tuan-tuan kena baca yang teks kerajaan. Jangan baca teks yang warna pink, merah, semua tu, sebab kita tak kawal penterjemahan teks bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu ni tak ada dekat KDN kawal. Ini juga satu penting, kalau teks Al-Quran ada jawatan kuasa dia, unit dia kawal kan. Tapi teks perlembagaan ni tak ada. Pada tahun 2013 lagi saya dah sampaikan kepada pada masa tu Datuk Seri lah, apa tu TPM 1 kita lah, KDN kan, belum being take up in 2030. Dari 2013 sampai hari ni dah 10 tahun. Tapi tak apa, sebab setengah cadangan kita dia mungkin bila kita tak ada baru jadi orang rasa berguna cadangan kita tu kan. Kalau saya dah tak ada lagi, Syarahri pernah cadangkan, macam tu. Sama juga dengan almarhum guru saya, Profesor Ahmad Ibrahim. Prof Ahmad dah cadangkan dulu lagi, baiklah kita buat, macam tu. Tak apalah, itu terhata pesata, bolehlah nak faraid kan. Jadi kita tak kawal penterjemahan tu. Sebab saya jumpa 2-3 penerbitan yang kadang ada pelajar saya yang guna lah. Penerbitan tu dia macam salah, dia letak contoh perkara 3, dia sebut Islam adalah agama rasmi. Dia macam guna ikut dia faham. Sebab bila orang terjemah tu dia punya faham sendiri. Dia sepatutnya ambil the government interpretation. Ini tidak dibuat penegasan oleh mana-mana pihak. Saya je lah guru perlembagaan ni yang bercerita ni, pensyarah perlembagaan dan pelajar perlembagaan ni bercerita tentang perlembagaan ni. Jadi saya setujulah kalau komen saya lah tentang kalau kita nak ambil sejarah Indonesia lah, tapi sebab Indonesia ni dia mempunyai prinsip perpaduan ataupun teori perpaduan yang berbeza dengan kita. Mereka menggunakan teori asimilasi dan kita menggunakan teori integrasi dalam konteks sosiologi pula kan. Sebab itu kita membenarkan penggunaan bahasa-bahasa lain dan perlembagaan juga mengiktiraf penggunaan bahasa lain. Teori kita ialah integrasi, walaupun ada saya bahasa Melayu ni antara 152 ini adalah satu-satunya cara kerajaan untuk memperkenalkan asimilasi. Tapi tak adalah sepenuhnya asimilasi. Kalau asimilasi semua orang tak boleh guna. Semua orang kena pakai nama satu kaum saja. Macam di Indonesia kan, kita tak tahu seorang tu nama Budi tapi sebenarnya dia Cina. Dia sama dengan Thailand punya konsep of assimilation tu, ada nama dia, jadi bahasa dia kan. Jadi kalau kita pergi Selatan, kalau ada askar dia tak akan guna kata-kata Melayu, dia tak akan menggunakan bahasa Melayu. Jadi itu juga berkaitan dengan penggunaan dan kebenaran menggunakan bahasa-bahasa lain. Tadi kita penerimaan kita kepada penggunaan bahasa-bahasa lain itu dijamin oleh pemerintah. Jadi ni yang membuat kita ni kan. Tapi setakat ni tuan-tuan, pada pemerhatian saya, tuntutan yang dibuat oleh komiti lain tentang bahasa ini sebagai medium dalam pendidikan.
Dan kesannya yang kita lihat sekarang, kesannya ialah contoh UEC, kesannya ialah tentang silibus kepada pendidikan. Saya ingat kita dululah saya pernahlah sikit-sikit terlibat kan dengan aktiviti tentang apa nama yang PBSNI, yang sebab PBSNI tu apa tu? DAP itu lah benda-benda kita dah bercakap lama dah. Kerajaan dulu ke, kerajaan sekarang ke, benda ni dah lama dah, sejak kerana bahasa lah 1967. 10 tahun selepas merdeka benda ni berlaku, dan berlakunya peristiwa 1969, maka perlembagaan dipindah, jadikan bahasa Melayu sebagai sesuatu yang sensitif, tak boleh persoalkan. Tapi itu sudah menjadi, maaf saya guna perkataan seksis sikit lah, menjadi satu kemandulan yang ketara. Bila perlembagaan sudah menjadi mandul, kerana ia tidak diterjemahkan dalam peruntukan undang-undang, ia tidak diterjemahkan dalam peruntuk atau polisi atau dasar dan penguasaan dan penghayatan ini. Jadi saya guna perkataan pelacuran dan juga kemandulan dalam presentation ini menunjukkan kesungguhan saya menunjukkan perkara yang perlu kita dengar.